Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini cikgu akan mengajar berkaitan dengan bab 5 iaitu jirim. Jadi cikgu harap kamu sedialah semua untuk melalui pembelajaran pada hari ini. Okey, ini adalah kriteria kejayaan. Hari ini kamu dapat belajar 3 keadaan jirim. Lepas tu perubahan-perubahan keadaan jirim dan kamu akan menjawablah soalan tu. Okey, first 5.1 jirim dalam alam. Okey, hampir semua benda yang wujud dalam alam ni adalah jirim. Okey, sama ada benda hidup ke ataupun benda bukan hidup. Tapi dengan syaratlah kalau mau tahu itu jirim kena mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey, lepas tu membezakan setiap benda ni, setiap jirim ni adalah sifat fizik dan sifat kimia tu sendiri dan pengelasan bahan. Berdasarkan pelbagai ciri lah nanti akan diajar selepas ni. Ciri-ciri pengelasan bahan tu. Okey, contoh ni gambar. Okey, ada gambar ni. Gambar belon. Okey, first dua belon ni akan seimbang. Okey, dia keadaan seimbang. Lepas tu apabila yang jarum ni dia cucuk dekat belon sebelah kiri ni. Okey, terus dekat belon sebelah kiri ni akan kecut. Lepas tu sebelah ni dia akan sebelah kanan dia akan mereng. Dia akan beratlah. Jadi kita boleh tahulah kesimpulan yang ada dekat dalam belon ni. Okey, belon ni mempunyai jisim sebab dia tidak seimbang sudah selepas kena cucuk jarum dekat belon sebelah kiri ni. Okey. Okey, kita kena tahulah sifat fizik dia ni iaitu kuantiti tu dapat dikenal pasti melalui deria manusia. Contohnya mata. Mata ni boleh dilihat, lidah ni boleh rasa. Okey, sifat fizik ni. Hidung tu boleh hidu, kita boleh hidulah. Lepas tu kulit ni dia rasa juga, dia macam sensitif kan, kita boleh merasakan. Telinga ni mendengar, kita boleh mendengar lah. Jadi itulah sifat fizik ataupun sebagai alat pengukur. Kita boleh tahu sesuatu tu melalui alat pengukur, contohnya penimbang berat ataupun termometer. Kita secara luaran lah ni yang sifat fizik ni. Lepas tu perubahan fizikal boleh ditakrifkan sebagai perubahan yang mengubah bentuk bahan. Dia mengubah bentuk bahan je, tapi dia tanpa pembentukan bahan baharu. Contohnya kopi. Kopi kan, dia gula dalam keadaan pepejal kan, gula tu. Jadi kalau kita masuk ke dalam kopi tu, dia larut, still ada gula lagi. Sikit gula lagi, dia tidak akan berubah lah gula tu jadi air oren ke. Dia still gula lagi, rasa gula lagi, bukan lagi rasa masin. Dia bukan rasa masin, dia still gula lagi. Okey, gula tu boleh melarut dalam kopi. Ini contoh dia. Dia punya bahan je yang berubah, tapi dia punya ni masih lagi gula. Okey. Seterusnya ialah periuk. Okey. Periuk dibuat daripada bahan konduktor haba seperti logam. Okey, ini supaya dapat masak dengan cepatlah. Kalau konduktor haba ni dengan baik. Kalau konduktor haba baik ni, kita boleh masak cepat, memudahkanlah. Lepas tu pemegang tu dibuat daripada bahan penebat seperti plastik. Okey, kalau penebat haba yang baik supaya kita pegang tu tak panas. Jadi itulah fungsi penebat haba. Okey, seterusnya ialah cecair berbeza mempunyai takat didih yang berbeza. Of course lah, masing-masing ada yang cecair yang pekat, ada yang tidak pekat kan. Jadi dia jenis yang cecair tu berbeza, dia punya cecair, jenis cecair tu berbeza jugalah takat didih dia. Okey, seterusnya ialah takat lebur. Okey, takat lebur ais ni suhu tu tetap ketika ais berubah menjadi cecair. Orang selalu sebut kalau takat lebur ais ni dia sebut macam melebur ataupun
mencair, dia cair daripada ais tu pepejal menjadi cecair. Okey. Seterusnya kita pergi kepada perubahan kimia. Okey, ditaklifkan sebagai perubahan dalam jirim yang membentuk bahan baharu. Okey, yang tadi sifat fizik tu, dia tidak bentuk bahan baharu, dia still gula juga. Walaupun bahan dia yang berubah. Okey, tapi kimia ni, dia punya bahan tu bentuk baharu. Berbeza daripada bahan asal dia. Okey, dia menunjukkan tindak balas lah. Kalau kimia kan tindak balas. Contoh dia, pengaratan. Okey, pengaratan ni disebabkan keadaan air dan udara. Dia daripada keadaan yang asal, contohnya kunci gamu dia daripada keadaan yang asal. Lepas tu tiba-tiba dia akan mengalami pengaratan lah, sebab dekat sekeliling kita kan ada air, ada udara, jadi dia akan berlakulah proses pengaratan. Lepas tu petrol pula merupakan jirim yang mudah terbakar. Daripada cecair petrol tu, dia akan berubahlah, dia bukan jadi petrol sudah, dia jadi api sudah. Okey, dia berubahlah dia punya bahan. Okey, bagaimana kita mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri? Okey, ini adalah ciri-ciri dia. Okey, first, daripada keterlarutan, takat lebur dan takat didih, kita tengoklah. Lepas tu ketumpatan dia. Okey, first ni, keterlarutan. Okey, maksud dia, kebolehan sesuatu bahan tu melarut dalam pelarut. Okey, larut dalam pelarut. Ingatlah, larut dalam pelarut dan membentuk larutan. Contoh, okey, contoh gula dengan kopi juga. Okey, gula tu sebagai bahan di pelarut tu. Okey, bahan pelarut tu, okey, tengok bahan pelarut. Bahan pelarut dia larut dalam pelarut. Okey, contoh gula. Lepas tu air kopi sebagai pelarut. Okey, dia akan membentuk larutan dah. Sudah dua-dua ni sebati, dia akan membentuk larutan. Okey, kena ingat bahan pelarut tu apa, kena beza bahan dia. Pelarut tu apa? Air kopi. Jadi membentuk larutan. Larutan ni sudah campurlah antara bahan pelarut dengan pelarut. Okey, kita beralih kepada takat lebur dan didih. Okey, kalau takat lebur pula, kita kena tahu daripada pepejal ke cecair. Okey, ingat ini kena fahamlah dia punya konsep. Kalau takat didih pula, dia cecair ke gas. Kita kena tahu takat lebur dia ialah 0 darjah Celsius dan takat didih 100 darjah Celsius. Ni kena tahulah. Kalau ais ni melebur, jadi pepejal ke cecair. Jadi 0 degree Celsius. Lepas tu kalau takat didih pula cecair ke gas ni, dia akan mendidih lah. Mendidih. Lepas tu dia akan jadi uap ke begitu. Kita tahulah dia punya darjah. Kena suhu dia adalah 100 degree Celsius. Okey, ketumpatan pula. Ini memang selalulah dalam silibus sekolah keluar. Ketumpatan ni antara minyak dengan air. Kenapa minyak di atas? Kenapa air di bawah? Kena tahulah. Sebab ketumpatan. Kenapa di atas? Minyak tu di atas. Sebab sebab minyak tu ketumpatan dia rendah. Itulah dia timbul. Kalau air pula dekat bawah kan tenggelam. Kalau tenggelam dia punya ketumpatan tinggi. Okey, simple tu je. Kena ingat. Kalau dia timbul tu, ketumpatan dia rendah lah tu. Okey. Okey, sekarang kalau daripada tadi penerangan cikgu, sekiranya kamu faham akan penerangan yang diberikan, sila komen thumbs up dekat ruangan komen. Dan sekiranya ingin menanyakan soalan, sila guna emoji ni lah, angkat tangan ni. Ataupun boleh reply lah dekat grup WhatsApp kalau ada sebarang pertanyaan. Okey, seterusnya kita beralih kepada 5.2 pula, keadaan jirim. Okey, ada 3, pepejal, cecair dan gas. Okey, kita boleh kena tahu jugalah teori kinetik jirim ni. Teori kinetik ni, kita tahu apa kinetik ni? Kinetik ni pergerakan kan? Okey, kita kena tahu asal kinetik ni, dia melibatkan
pergerakan. Okey, jirim ni terdiri daripada zarah-zarah halus, okey, yang diskret dan sentiasa bergerak. Ingat, sentiasa bergerak pada semua arah. Tapi kena tahulah dia punya keadaan jirim tu daripada pepejal ke, cecair ke, gas. Sebab lain jirim, lain dia punya pergerakan lah, perlahan ke, laju ke. Okey, kita tengok. Okey, ini keadaan jirim. Okey, kalau pepejal, kita boleh tengok dia padat, rapat, dia tetap. Ruang dia sikit je, kecil je dia punya ruang. Okey, kalau cecair tengok, kita tengok cecair. Dia tidak teratur, lepas tu ada ruang-ruang kosong lagi. Okey, lepas tu tengok lagi gas. Gas lagi lah banyak ruang. Kalau pergerakan pula sentiasa bergetar dan berputar. Dia punya pergerakan tidak laju sebab tengok kalau dia rapat-rapat ni macam mana dia bergerak kan, jadi dia bergetar je lah, bergetar berputar pada tempat yang sama, tetap je sebab dia tidak ruang. Kalau untuk cecair ni dia bergerak rawak sebab ada ruang naik kan. Kalau gas pula bergerak pantas sebab banyak betul ruang dia, besar lagi ruang dia daripada cecair. Itulah dia bergerak pantas, laju. Kalau dia tarikan pula sangat kuat. Kenapa kuat? Sebab dia duduk rapat. Kalau duduk rapat, kita punya tarikan kuat. Contoh kita dengan adik kita. Kalau kita duduk rapat-rapat ni, kita punya attraction, kita punya daya tarikan tu lebih macam senang lah, lagi kuat daripada bergerak, daripada kita duduk jauh-jauh. Kalau duduk jauh-jauh kan kita macam daya tarikan tu macam kurang sebab tidak duduk dekat. Macam gitulah dia punya konsep. Kalau cecair sederhana, kalau gas tu sangat lemah. Sangat lemah daya tarikan dia sebab duduk jauh-jauh. Jauh-jauh banyak ruang berbanding dengan duduk rapat-rapat lah. Okey, tenaga kinetik. Cikgu cakap kinetik ni pergerakan kan. Okey, kalau pergerakan, dia punya pepejal kalau duduk rapat-rapat susah mau bergerak kan. Kalau ruang kecil betul, kalau kecil betul dia punya ruang, susah betul mau gerak. Jadi rendahlah dia punya tenaga kinetik. Kalau cecair pula ada ruang tapi sederhana, macam dia boleh bergerak lah juga tapi sederhana, tidak setinggi gas. Kalau gas bolehlah bergerak di mana-mana sebab banyak ruang. Okey? Kalau ketumpatan pula dia tinggi, rapat-rapat. Okey? Begitulah cecair sederhana dan gas rendah. Okey, seterusnya kita beralih kepada resapan. Okey, resapan ni ialah proses pergerakan zarah-zarah tu daripada kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Okey, kita tengok Okey. Kalau untuk dalam pepejal, okey, sebelum sebelum ni tabung uji ni dia tidak berwarna pun. Tapi sini ada hablur kuprum 2 sulfat warna biru ni, dia dalam bentuk pepejal lah, yang kuprum ni dalam bentuk pepejal. Lepas tu untuk supaya biru ni masuk ke dalam tabung uji ni, dia mengambil masa beberapa hari, lama lah. Kalau dalam pepejal dia tidak apa-apa kan, sini dia kasih letak tabung uji, lepas tu dia letak kuprum ni je. Jadi untuk warna biru ni, resapan dia ke dalam tabung uji ni lamalah beberapa hari. Kadar resapan zarah dalam pepejal adalah rendah. Tengok lama dia mau resap biru ni dalam tabung uji ni kalau untuk pepejal. Tapi untuk cecair, tengok kalau dalam cecair kan kita letaklah tu hablur kuprum 2 sulfat ni dalam ni. Lepas tu beberapa jam, 2 jam tu warna biru sudah ni air. Jadi dia macam cepat lagi lah daripada pepejal ni. Kadar resapan zarah cecair tu lebih tinggi daripada pepejal. Jadi dia punya kadar resapan jadi biru ni cepat. Okey, berbanding gas lagi cepat. Sebab sebelum ni udara, dalam ni ada udara. Lepas tu di bawah ni ada gas bromin, ada penutup balang. Okey. Lepas tu lepas kena kasih larik ni
Kasih lari ni penutup balang ni. Lepas tu dia punya gas bromin ni cepat je dia masuk dalam ni. Cepat je kadar resapan dia. 15 minit. So dah penuh ni tempat. Jadi kadar resapan gas tu lagi tinggi lah. Okay, contoh lah kalau macam kamu kentut lah kan, kamu kentut. Lepas tu kamu kentut, sekejap je kan orang hidup, sekejap je bilik tu bau. Jadi senang lagi. Dia punya kadar resapan tu dalam ruang tu lagi cepat lah. Okay, macam gitulah dia punya konsep. Okay, seterusnya perubahan jirim. Perubahan jirim, kita tengok perubahan jirim. Disebabkan oleh penyerapan dan pembebasan haba. Haba diserap ataupun haba dibebaskan berdasarkan teori kinetik. Okay, teori kinetik ni teori pergerakan lah, pasal pergerakan. Okay, kita tengok. Apabila dipanaskan, haba tu diserap daripada pepejal ke cecair, lepas tu ke gas. Tenaga kinetik dia kan semakin tinggi lah kan, daripada tidak susah bergerak, lepas tu sederhana bergerak, lepas tu dia laju bergerak. Jadi dia punya tenaga kinetik tu tinggi lah kan. Okay, pepejal kalau dipanaskan, haba tu diserap, macam tadi haba tu diserap. Lepas tu tenaga kinetik pun laju sebab banyak ruang kan. Itu je lah dia punya konsep. Lepas tu kalau disejukkan, haba tu dibebaskan daripada gas berubah ke cecair, terus pergi pepejal. Kita tengok apa jadi. Cecair tu disejukkan. Okay, haba dibebaskan. Kinetik pun perlahan sebab dia berubah menjadi pepejal lah kan. Dia berubah jadi pepejal. Jadi tenaga kinetik tu kurang. Semakin lama semakin kurang. Okay, semakin lama semakin kurang. Tengok dari bebas, deaktif, laju, terus sederhana, terus kembali tidak aktif, tidak laju. Dia bergerak situ-situ je. Okay. Okay, sekarang dia punya proses daripada pepejal ke cecair. Okay, ini pepejal. Dia punya zara dia ni mandat. Rapat. Ini cecair, dia sederhana. Dengan gas tu dia punya ruang tu besar. Okay, kita tengok dari pepejal ke cecair. Kalau pepejal ke cecair tu, haba tu diserap. Okay, haba diserap melalui proses peleburan. Lepas tu cecair tu kan dia melebur, mencair. Itulah dia punya proses melebur, mencair menjadi cecair. Lepas pula cecair tu pula dia mau jadi gas ni jadi wap melalui pendidihan. Okey, pendidihan. Dia mendidih, cecair tu mendidih jadi wap, jadi pula jadi gas. Okey. Lepas tu gas ni boleh reverse kalau mau pergi cecair ni kondensasi. Okey. Kalau cecair ke pepejal ni beku lah. Macam contoh kita dekat dalam mau peti ais kan, kita mau kasih sejuk, kasih es krim, kasih keras tu es krim. Jadi kita proses pembekuan. Jadi pepejal, es krim tu jadi jadi pepejal. Okey. Sekarang kita tengok dia punya explanation jirim tu dengan contoh dia. Okey, peleburan tadi. Peleburan tu tadi pepejal jadi cecair kan. Itu apabila pepejal tu menyerap haba. Okey, menyerap haba apabila dipanaskan. Ingatkan tadi yang daripada pepejal, cecair, pergi gas tu, dia akan menyerap haba lah. Lepas tu penyejatan. Ini macam kamu jemur kain lah. Kamu jemur kain, kalau peleburan ni macam bata ni cair. Jadi bata tu kan pepejal. Dia mencair menjadi ni. Cair lah dekat dalam kuali. Sepanas. Okey, itulah dia cair. Okey, ini pula penyejatan. Ini contoh kamu jemur kain kan. Kain kamu tu basah. Basah, cecair. Lepas tu
dia menyerap haba apabila dipanaskan. Jadi daripada cecair dia basah, dia tersejat menjadi gas. Itulah kamu punya baju tu kering. Sebab dia berubah sudah dia punya jirim. Okey, seterusnya pembekuan. Okey, cecair tu membebaskan haba apabila disejukkan. Okey, daripada cecair kepada pepejal. Macam cikgu cakap tadi lah. Cikgu cakap tadi kan, kalau kamu mau kasih keras tu aiskrim daripada air, contoh air Milo. Daripada air Milo tu kamu mau keras supaya boleh makan jadi aiskrim. Jadi cecair tu air Milo berubah menjadi pepejal tu jadi aiskrim lah sudah. Jadi senanglah kamu makan. Okey. Lepas tu pendidihan. Pendidihan pula suhu cecair mencapai takat didih. Berapa takat didih tadi? 100 degree Celsius kan takat didih tadi. Ingat tadi nanti tengok balik takat didih. Lepas tu cecair tu menyerap haba apabila dipanaskan. Okey, lepas tu suhu tu meningkatlah. Jadi cecair tu berubah menjadi gas. Dia mendidih macam kau masak masak air. Masak air tu, kenapa air tu makin berkurang dalam tu kalau kamu lama mendidih? Sebab dia akan menjadi gas. Okey. Okey, kondensasi. Kondensasi tu apabila gas tu bertukar menjadi cecair. Dia reverse lah. Gas menjadi cecair. Ni haba ni dibebaskan. Okey. Lepas tu pemejal luapan. Pepejal tu boleh berubah langsung menjadi gas. Ataupun gas tu berubah menjadi pepejal. Dia reverse lah. Dia dari pepejal ke gas. Dari gas ke pepejal. Okey. Ini pemejal luapan. Okey, sekarang arahan untuk kamu buat latihan. Kamu kena menyiapkan tugasan ni selama 30 minit. Cikgu akan beri link nanti dekat dalam grup WhatsApp. Kita akan buat secara quizzes lah. Okey. Lepas tu kalau kamu sudah siap tugasan, kamu boleh hantar dalam grup WhatsApp sebagai bukti kamu sudah buatlah quiz ni. Sebarang pertanyaan ataupun soalan boleh kemukakan dalam grup ataupun PM personal kalau kamu malu tu mau cakap. Tapi tak apa, kamu kongsi je dalam grup tu. Boleh sama-sama kita ni. Kalau kamu tak tahulah pasal soalan tu kamu tak faham ke ataupun kamu keliru ke soalan dia, jadi kamu boleh tanyalah cikgu. Okey? Okey, sekarang ni easy ticket. Easy ticket ni lepas kamu jawab soalan tu, lepas kamu jawab latihan tu. Jadi lepas kamu jawab latihan, cikgu akan bagilah link untuk easy ticket untuk refleksi kamu. Okey? Okey, sekarang ialah kesimpulan. Okey, kesimpulan akhir sudah ni kita punya pembelajaran. Okey, jirim tu semua benda hidup yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Tapi bukan semua benda hidup adalah jirim. Kenapa? Bukan semua. Sebab kita kena tahulah bukan benda hidup tu dia mempunyai jisim ke tidak ataupun memenuhi ke ruang atau tidak. Kalau dia mempunyai jisim dan mempunyai ruang, jadi benda bukan hidup tu boleh jadi jirim juga. Bukan benda hidup je yang boleh jadi jirim. Okey? Okey, 3 keadaan jirim iaitu pepejal, cecair dengan gas. Kamu kena take note lah. Okey, kamu kena take note yang keadaan jirim tu dia punya tenaga kinetik tu laju ke tidak, dia punya bentuk zarah tu rapat-rapat ke tidak. Okey. Lepas tu resapan. Resapan ni yang macam tadi tu, kepekatan tinggi kepada kawasan kepekatan rendah. Okey. Kamu boleh tengok balik nanti. Lepas tu 6 perubahan keadaan jirim. Macam tadi tu ada pembekuan. Okey, pembekuan daripada cecair tu, pembekuan daripada cecair ke
pepejal yang macam kasih beku tu aiskrim. Pemejal luapan ni daripada pepejal ke gas ataupun gas ke pepejal. Okey, kondensasi, peleburan, lebur mencair, mendidih daripada cecair tu jadi gas. Lepas tu penyejatan ni contohnya macam kamu punya baju lah. Baju kamu jemur tu. Okey. Okey, sekarang cikgu akan bagi kerja rumah. Okey, kerja rumah kamu ni je. Untuk melakukan pembetulan latihan. Kalau kamu sudah buat nanti latihan, kalau kamu ada salah atau apa nanti, atau kamu mau salin semua soalan balik sebagai rujukan lah nanti masa kamu mau exam, jadi boleh buat pembetulan latihan. Okay, untuk next class, aktiviti susulan, kita akan belajar pasal jadual berkala. Jadi sebelum cikgu ajar, cikgu mau kamu baca dulu tajuk jadual berkala ni. Okay, kamu refresh balik, imbas kembali semua balik. Sebelum ni kamu sudah belajar kan? Jadi cikgu akan ajar secara ringkas lah sinopsis pasal jadual berkala ni. Okay, jadi setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Jadi cikgu harap kamu buat latihan. Lepas tu kamu ikutlah arahan tadi, kamu buat latihan. Lepas tu kamu hantar pada grup WhatsApp. Lepas tu apa-apa kamu mau tanya, boleh tanya dekat grup WhatsApp. Dan cikgu harap kamu buat dan beri kerjasama lah untuk latihan kamu ni ya. Okay, sekian. Terima kasih.